Okey. Tak kira cuaca sejuk ke apa ke, tak boleh pakai sarung tangan. Bermakna perempuan ketika dalam keadaan berihram, lelaki pun sama, tak boleh menutup keseluruhan tangan. Okey. Tetapi kalau nak pakai, kalau perempuan nak pakai yang apa dia ni? Ha? Semua lelaki tak boleh. Handsock. Ya, topeng tangan. Kalau jenis yang ada tali sangkut kat jari apa? Dia bimbang kadang-kadang dia tak longgar kan? Dia sangkut kat jari apa? Yang tak boleh menutupi keseluruhan ni, tak boleh. Okey? Tak boleh ya? Okey, timbul soalan. Boleh tak letak tangan dalam tudung ke dalam kain ihram? Dia tak boleh. Macam isu muka tadi. Isu muka tadi kan? Isu muka, boleh tak perempuan on the way berjalan dekat muka tiba-tiba debu, tutup dengan tangan muka dia, boleh tak? Ha? Boleh. Kalau dengan tangan saja tu muka sebab debu, tidak sudah boleh. Yang tak boleh kalau dipakai kain yang menutupi muka tak boleh. Ha? Tak digalakkan malah. Okey. Okey. So ya. Lelaki pun sama. Tak boleh pakai sarung tangan. Tapi kalau kain tangan dalam tudung, tangan lelaki dalam kain ihram yang tutup atas tu, tangan dalam tu tak apa. Dan tak boleh sarung tangan tu. Ya? Okey. Lelaki kalau dia tidur, dia tertutup kaki dengan kain ihram, boleh tak? Tadi kita belajar lelaki yang buka tumit dengan kelima-lima jari. Dia tertutup dengan kain ihram kaki dia. Gampang dia boleh. Ya? Okey. Sama lagi boleh ya? Okey, yang kedua. Yang nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dia paling banyak berlaku. Nombor 2, memakai bau-bauan, punya atar lah, wangi-wangian, sama ada pada badan, makanan, minuman atau menghidunya. Okey, so ini. So ada dua ni ya. Pertama, minyak wangi kita tu. Boleh tak kadang-kadang pakai minyak wangi pada badan? Boleh. Okey, saya sebut pada sesi yang lepas, di antara perkara yang disunatkan kita buat sebelum kita pakai ihram, sebelum kita berniat adalah pakai minyak wangi. Pakai hanya pada badan sahaja. Tidak boleh pakai pada kain kalau sebelum berniat. Tak boleh ya? Ulang balik. Sebelum berniat umrah, kita hanya boleh pakai minyak wangi pada badan sahaja. Tidak boleh pakai pada kain kita. Clear kan? Kalau lepas niat umrah, pada badan tak boleh, pada kain tak boleh. Boleh beza tu? Okey. Kalau isu sebelum kita berniat, kita pakai pada badan dibolehkan. Kenapa tak boleh pakai pada kain? Sebab kalau kita pakai pada kain, nanti lepas kita niat umrah, kita pergi toilet, kita buka sekejap kain tu atau tudung, keluar toilet, sarung balik, dianggap memakai minyak wangi. Tapi pakai pada badan sebelum niat tidak ada masalah. So maknanya, kita ulang balik, sebelum berniat umrah hanya boleh pakai minyak wangi pada badan sahaja. Pada pakaian tak boleh. Lepas niat umrah, pada pakaian tak boleh, pada badan pun tak boleh. Ya, berhati-hatilah ya. Okey. So kalau seandainya dia terpakai tanpa sengaja, ataupun dia on the way nak pergi ke Masjidil Haram, nak pergi tawaf atau balik pada tu, dia singgah kedai sekejap, dia terpakai. Singgah kedai, orang Arab tu cari sikit. Bukan dia sengaja, dia dicari ataupun terpakai. Apa hukum dia? Okay, kalau tak sengaja, macam isu pakaian tadi, dia sedar
Ataupun dia ingatkan cepat-cepat dia kena cuci balik minyak wangi, kena buang dengan bau-bau. Kalau dia tak sengaja tapi dia sedar lah, dia biar je. Kawan-kawan dah beritahu lah, tak boleh, dia biar, barulah dia kena kandang. Tapi kalau pakai sengaja tu confirm lah, dia tak sengaja, tanpa dia sedari lah. Kalau tersedar, cepat-cepat bersihkan dia. Ya, okey. Kemudian bab sebelum tahu saya makanan minuman atau dalam menghidu. Menghidu pun sama juga, tak digunakan menghidu minyak wangi. Kalau nak pakai dia menghidu tak boleh. Okey. Dan itu minyak wangi ni antara yang besarnya kalau sebelum Covid, ketika dalam keadaan tawaf rukun umrah, dapat rezeki dekat dengan Kaabah, dia bersentuh Kaabah. Pada yang Kaabah, pada Hajar Aswad, pada bangunan Kaabah memang ada minyak wangi. Tapi zaman Covid ni dia dah satu lingkungan dah, boleh dekat, tak boleh, selamat lah. Kalau semuanya berjalan Covid masih dia buka lingkungan tu, hati-hati jangan tawaf dekat Kaabah. Timbang pada dia wangi tinggal tawaf di mana Hajar Aswad kosong, tak ada orang. Kebanyakan video. Itu dia wangi tu, dia wangi pada Hajar Aswad kan. Maka bukan sengaja, maka dia kena bayar dam. Ya, okey. Termasuk juga makanan minuman. Kalau makanan minuman ni memanglah jenis bau wangi, tak ada masalah. Kalau makanan biasa ditambah bau wangi dalam makanan, tak digunakan juga. Kena jaga berlaku lah yang berlaku. Tapi yang banyak laki yang kira dengan wangi. Ya, okey. Ada soalan kedua sebab wangi. Okey, orang tanya isu kita kena bezakan antara maksud minyak wangi dan obat-obatan yang berbau wangi. Ya? Yang dia gerak ni bukan ubat kan? Bukan ubat kan? Ubat ke? Bukan ubat lah, nak hilang bau kecap kan? Saya lalu tengok pakai. Nak pakai sebelum niat umrah. Okey. Kalau ubat-ubat yang berbau wangi, macam kita batuk, makan ubat tu bau strawberry, itu dibolehkan sebab dia obat, dia bukan minyak wangi. Dia obat. Okey. Kita makan, kita dekat Mekah tiba-tiba sakit organ, bawa minyak tak kapal, boleh makan? Boleh, sebab dia obat, tapi dia berbau wangi. Cuma tak boleh kalau pakai di wanita ramai Dia panggil apa saya nanti sebut. Mana bapak wanita ni? Salak. Ada salak? Salak kan? Betul? Betul? Tak bikin semua lah. Okey. Benda tu bukan ubat, dia punya aksesori. Nak pakai yang tak berbau ni boleh. Tapi bagi saya, betul tak payah pakai lah. Lotion ke apa tak payah pakai lah. Ya, sebab tu benda aksesori, bukan benda penting sangat. Tapi kalau obat memang bisa makan, silakan lah. Tapi benda aksesori, tinggal tidak dalam sangat. Makan yang tu dah. Ha? Jelak tu bawang ni lah. Tak bagi apa. Boleh pakai. Ha? Jadi, okey. Ustaz, istilah menghidu dia tu, hidu lah kita macam hidu direct ke atau macam contoh macam masa kita lalu ada orang pakai ke itu dia tak boleh elakkan lah. Kita kalau sengaja tu hidu direct, kita pergi kedai wangi je. Kalau kita lalu dia orang tak wangi, tak pasal lalu kan, tak salah tu. hanya secara langsung lah, hidu secara langsung tak boleh. Okay, jadi saya sebut kalau ubat-ubatan yang berbau wangi silakan. Okey. Kalau benda aksesori tambah-tambah yang wangi tak payah pakai lah. Tangguh akan sedap. Okey, bosak tu kalau tidak pakai salam. Mana? Kemana sangat dekat dia orang hotel je, jalan dekat je. Tinggal sedap betul. Untuk dia akan hilang lah. Mungkin dia sekadar sedikit biasa, tapi jadi bang, lebih baik tinggal dulu, lebih selamat. Tak payah ya. Nanti lepas habis siap pun tak pakai lah, pakai banyak tebal mana tu. Betul ya. Okey. Ada soalan lagi? Ada lagi?
Dari sini wangi ni antara okey. Kalau aku cuci muka, Kau cuci muka, dia tu bukan benda yang penting sangat lah. Penting ke? Saya show kan, nak pakai boleh tak yang tidak berbau ni? Ada? bukannya wangi. Ada yang pakai lah. Dia baik nak mengelakkan hilap, tu yang pakai. Habis selamat kita pun lebih rasa tenang. Sebab dia bukan ubat, tak penting sangat pun, pencuci kan. Macam di minyak tu sekarang ni. Ada dia muka, tapi Yang nombor 3 ni. Nombor 3. dia tak tahu. Nombor 3 ni. Kemudian minum muka mana Tak saya gini, saya bagi wanita sebab yang sama-sama saya pakai sekejap. Tak payah untuk mengelakkan hilang, saya pakai lebih selamat. Kita pun lebih selesa. Kalau saya lah, dah 10 tahun pakai lotion muka 3 sekejap. Kalau saya pun. Okey. Kalau seandainya dia pakai dengan sengaja semua ni, apa denda dia? Sama macam yang pakaian tadi, iaitu sama ada kambing seekor atau bagi makan pada fakir miskin senilai 60 riyal atau puasa 3 hari. Yang paling mudah dulu lah. Tanpa dia punya denda. Ya, okey. Nombor 3, memakai minyak di kepala, janggut, masuk dalam misal dan semua bulu muka selain daripada yang tumbuh di pipi dan dahi. Jangan tak? Di pipi, jampak. Jampak tu sejanggut. Maksudnya, apa-apa jadi minyak, terang minyak zaitun ke, minyak bakery ke apa, jangan pakai lah. Di kepala termasuk semua bulu-bulu, kecuali kalau itu rambut pada bulu pada pipi ni lain lah. Kalau jampak masuk janggut, jangan pakai. Okey, tadi kita tanya kalau minyak tu untuk muka, benda tu perlu sangat ke? Untuk kaki apa ni yang tak cakap. Dia sebut tu di kepala, bahagian kepala. Kalau kaki macam minyak ni tak perlu pakai. Dari samplok. Saya okey lah. Ya? Okey, sebab tu kita bincang di sesi yang lepas, antara yang sunat dibuat sebelum ihram umrah ialah pakai minyak dulu kan, belum berniat. Dan niat tertinggal kan, yang pakai dulu. Kalau saya mudah je, saya memang orang lelaki dia mudah je. Mandi-mandi, dah. Dia pakai ihram siap, dia buat. Tak payah banyak sesi ni kan, perempuan yang paling sikit. Okay, lelaki simple, perempuan je. Perempuan dia kadang ni juga, dia selama saya bawa grup perempuan ni, pergi murah. Kalau orang Kelantan macam kampung ada 20 orang selondon. Betul kan? Dipakai lah. Kita buat tudung sama, jubah sama. Kadang-kadang lekuk pun sorak ni sama je. Tengok-tengok, orang cakap kampung, orang baru. Tak apa dah salah tu, dah salah lah. Selenda. Biasalah. Itu keunikan wanita dalam kita Islam. Lepas tu orang lelaki ni Jibril kan? Kalau orang perempuan lah, depan cermin berapa jam? Bukan orang baru tak lain. Tudung, baju, kain, topi, kasut, sedora tak? Tawar lah di tempat lain, orang baru pergi je. Okey. Okey ya? Okey. Nombor 4, menanggalkan rambut atau bulu di banyak lagu ni. Okey, isu rambut atau bulu, terutama rambut lah. Kalau kita telah berniat umrah dan dah siap pakai ihram dan berniat umrah, dilarang untuk menanggalkan bulu atau rambut pada badan kita. Okey, dia ada perincian iaitu kalau contohnya kalau kita mandi, kita dah berjalan jauh ni, panas badan kita awak ni panas, kita mandi sekejap. Masa kita buka shower tu, tangan kita pergi tolong. Boleh tak boleh? Kita tengok rambut jatuh, tergumpal tu bukan selai tu, penuh tangan. Boleh tak boleh? Tak boleh.
Okey. Kalau sama juga lelaki ambil semayang, tiba-tiba tengok janggut selai, pun kena bayar juga. Okey. Maksudnya begini ya. Apa-apa yang di rambut yang gugur, kulit gugur, yang melibatkan sengaja dengan tangan kita, maka dia kena. Kita punya formula umum lah. Sengaja. Kita mandi, buka shower, letak dia kepala bawah shower, tanpa tangan menyentuh rambut. Kalau jatuh tak apa. Ada mandi gitu? Tak ada. Okey? Jadi kalau kita rasa panas, kita mudah. Buka shower dia duduk sekejap, sambil sejuk badan. Tak payah, tangan tu dia. Okey? Ataupun apa tak ada jadi apa ya? Tak salah. Okey ya? Okey, ataupun tak ada yang tapi kalau dia jatuh rambut tu dengan sebab bukan sebab tangan kita. Contoh wanita buka anak telekung, dekat rambut telekung pada anak telekung, itu dimaafkan. Dekat dalam telekung, payah nak elak kan? Tidur malam ataupun dalam bak tidur, letak ada rambut pada cushion atas bantal contohnya, itu tak sedar. Jadi secara umum yang menyebabkan tangan kita. Dan buat rambut ni, kalau kita sengaja cabut, berdosa dan bayar dam. Kalau tak sengaja cabut, kita tak terlupa, tak berdosa tapi dam tetap kena bayar. Kita tak sengaja lah, kita lupa, gatal tak berlalu, jatuh. Tak sengaja ni, kalau tak, dia dimaafkan tapi dam tetap kena bayar. Jadi saya buat mudah-mudah je, apa-apa melibatkan tangan, bayar. Okay, berapa nilai dia? Rambut dengan kuku ni ada sikit perincian dia. Okey, dia kalau satu helai, dua helai dan tiga helai ke atas. Kalau sehelai, nilai dia adalah RM5. Dia tak macam tadi, yang kambing seekor, semua kita yang kira mudah tu. Kalau satu helai rambut ataupun yang nombor 5 nanti satu kuku, RM5. Kalau dua, RM10. Kalau tiga, okey, tiga tu ada perbahasan tak? Kalau cabut rambut dia satu, dan tempoh masa yang berjarakan, 1 pukul 10 pagi, pukul 11 kan satu lagi, pukul 2 kan satu, dianggap RM5. Sebab dia masa panjang. Kalau berturutan, hari satu dah jadi 3, dia bukan harian lagi. Ataupun 3 sekaligus, dia bukan harian. Dia menjadi dam tadi, sama ada kambing seekor atau RM60 ganti cupak makanan tu, atau puasa 3 hari. Jadi kalau mandi, jatuh rambut segumpal di tangan kita, standby lah RM60. Tapi kalau jatuh satu saja, RM5. Ya, sama juga dalam kes yang dia sama dia, dari kiraan dia. Maksudnya kalau 3 berturutan dan ke atas RM60, dan yang paling mudah itu, ataupun sekaligus 3 dan ke atas RM60. Kalau sela-sela berjalankan masa tu, dia RM5. Boleh faham? Dam. Ni banyak yang nombor 4 kan? Paling mudah, barang tu. Waktu disunatkan sebelum pakai ihram, lelaki kita rambut kita potong dulu semua kan, bagi elok semua, janggut petri bagi elok semua, untuk mengelakkan kerendam. Dan inilah kerendam yang paling banyak berlaku, bak rambut, bak bulu. Ada soalan? Ustaz, kalau rambut sentiasa kuku je, dia kuku tu sebab bukan dengan kita apa, bukan sebab tangan kita. Kalau kita buat gini, jatuh, tak berdosa. Sebab tak sengaja kan. Tapi dalam tak kena bayar. Dalam tak kena bayar.
Kalau jantung tampung je berkenangnya, itu tak apa. Tak kena tahu. Jadi, tak macam dulu di sana tu, kita cukup paling boleh cukup tapi rugi. Sebab apa? Lelaki amat digalakkan ketika nak bertahlul nanti. Sebab setiap tawaf sana nanti ialah bercukur. Kalau kita nak cukur orang licin, boleh, tapi buat syarat nak macam kisah cukur tu tak rugi lah kita. So bagi saya, pendekkan dulu. Penting kena pendek, nantilah siap apa, cukur lah. Tak apa-apa cukur. Ada soalan lagi? Sebab rambut, berbulu. Sebab tu saya rasa nak mengelakkan pada ni, kalau kita dah macam dah senangkan mandi ihram kan, awal-awal lagi niat semua, tak payah mandi apa hotel tu. Kadang mandi juga dengan tak ikut semua pada badan tu. Ya? Nak pergi dalam mana dia tidak. Nak mandi kan, lepas siap bulan tu pergi mandi betul. Kadang-kadang tak sempat mandi pun sebab kalau zaman sebelum Covid dia lewat 1 jam di hotel untuk siap. Tapi zaman Covid kita dalam 9 jam. Sebab ketika kita pada tu pada masa tak perlu tahu untuk berapa, kena ikut masa. Kita sempat mandi pun. Ya? Okay, itu in case kalau puasa ihram lama lah, pergi ke mana kan. Kalau ihram dekat Mekah tu sekejap je datang ni kan. Boleh tak buat rambut? Jadi kesimpulannya, kalau melibatkan tangan dan dia gugur, maka kita tahu dah ialah 1 5 riyal, 2 10 riyal, dan kalau 3 tengok pula. Kalau 3 sekaligus dan ke atas 60 riyal. Kalau 3 berturutan 1 1 1 3 juga 60 riyal. Tapi kalau jarak masa yang lama, tak kena lah jika 5 riyal 5 riyal 5 riyal. Ya. Okey. Ada isu anak-anak jemaah saya perempuan, budak lagi dia dalam dia dalam form 4. Dia dah kena uzur dan dia dah umrah dekat nikah, dia uzur. Dia pergi mandi masa mandi wajib tu. Dia mandi wajib dia tonjok habis kan. Jatuhlah rambut banyak. Dia tunjuk sebab rambut itu. Ya. Okey. Boleh? Okey, nombor 5. Boleh? Masa nak kawin jam tu antara masa dekat tu lah. Dia tak bukan banyak dekat. Tapi dalam mudah bagi dah kita jumpa mengetahui dia, dia perlu luruskan. Kalau kita rasa kita tahu ada pakai isteri, kita bagi lagi bagus. Dalam tempoh kita tak pegang tu, cepat-cepat. Kalau boleh sebelum buat umrah berikutnya. Sebaik-baiknya kalau berlaku kira pun ni dalam umrah kita yang pertama tu, settlekan sebelum umrah yang kedua. Itu paling baik. Dan sempat boleh settle sebelum panjang menikah. Dan untuk sumbangan kepada fakir miskin antara yang mudah yang buat adalah, pertama suruh mengetahui uruskan, bagi duit kat dia turun uruskan. Ataupun yang paling mudah juga, pekerja-pekerja dekat Masjidil Haram ni orang susah, Alhamdulillah semua kan. Okay, orang hidup apa kita bagi kat dia 5 riyal, niat dah kita lah niat bayar denda. Dia sedang orang susah, jadi tak mahal. Kalau tuan-tuan bagi duit kepada yang perempuan yang pakai jubah hitam atau baby itu, siap. Kita ulung ke seorang, tuan berdua letak. Dia bercanda sedikit bang. Haji Alhamdulillah, dia bawa baby ya. Haji Alhamdulillah, kita keluar dia 5 riyal ataupun 1 riyal je, berdua bagi keliling kita. Itu dia sebab. Ya? Okay, nak mudah lah. Tak ada jumpa tawih ataupun kali yang pergi kerja di haram. Terdapat dia memang susah. Sebab orang Bangla atau orang Pakistan dia bagi. Ya? Dia pergi jadi memang jadi susah. Tapi kita baca satu tulisan, ada seorang jutawan India. Baca, jutawan India ni dia kaya raya jutawan. 6 bulan di bisnes, 6 bulan dia pergi bekerja di haram tanpa gaji. Dia kaya raya tak? Okey, boleh ya? Okey, bab kuku. Kuku macam rambut juga. Kita potong kuku. Sebab tu antara yang disunatkan buat sebelum pakai ihram, buang dulu, potong kuku dulu. Potong kuku ni 1 5 riyal,
2 10. Kalau berturutan 3 macam rambut juga. Jadi 6 Korea lah. Kalau senang pagi satu kan, pukul 10 kan, satu lagi. Kalau berjarakkan bikin 5 dia 5 dia. Kecuali kalau kita ada penyakit, contohlah bagi pecanduman yang hukum senang isi tu, itu dimaafkan sebab menyebabkan penyakit. Itu tak apa. Kalau tak buatkan sakit pula lah, itu tak apa lah. Kalau yang menyebabkan tanpa sebab, kita potong tak apa. Ya? Okey, hukum. Ya? So daripada yang tadi, yang lelaki 2, perempuan 1 sampai yang kat nombor 5 ni, dam dia mudah je. Ya? Tunjuk dia. Kesalahan yang lelaki 2, yang perempuan 1 ni, dan campur dengan 5 kesalahan ni sampai nombor 5, dam dia mudah je, kira dia. Dia panggil takhir dan takdir, iaitu kalau berkemampuan kambing seekor, kalau tak mampu bagi makan kepada fakir miskin, jumlah paling mudah adalah 60 riyal. Okay? Dan kalau tak ada duit, boleh puasa 3 hari. Sama ada di Mekah atau di Indonesia lah. Tapi yang orang paling kuat nombor 2 betul. Nombor 2. Kita yang baru dengan dam, dia kata jangan seperempuan pula. Kita bagi dam supaya sempurna kepada kita, kita ni adalah puasa dekat. Nampak pahala? Ya? Pahala ya? Okey, sudah boleh. Sebab dam ni payah ingat lah. Payah kan? Jumpa mutawid cakap dia tanya. Nah. Okey. Masuk yang nombor 6 dengan nombor 7. Memotong. Dia orang punya potong pokok ni. Menebang, mengerat, mencabut pokok di tanah haram Mekah. Okey. Tanah haram Mekah. Okay. Sama ada dalam ihram ataupun tidak. Dia special nombor 5 ni, nombor 6 ni. Memotong, menebang, mengerat, mencabut pokok di tanah haram Mekah, sama ada dalam ihram ataupun tidak ihram. Bermakna kalau orang tu pakai baju biasa dekat Mekah, dalam tanah haram pun tak boleh buat. Apa tak dia pakai ihram. Maknanya kalau dekat Mekah tu, dekat tanah haram tu ada pokok, dia pergi patahkan ranting dia, kita pakai baju biasa ni. Adapun dalam keadaan kita berihram sama juga, patahkan ranting, kita cabut, maka kena bayar, ada redam dia. Termasuk tanah haram ialah Muzdalifah dan Mina. Sebab nanti akan dibawa pergi ziarah daripada Mekah, dibawa ziarah ke Gua Sur, pergi ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina sampai ke Jamrah. Arafah tu tanah halal, tak ada masalah buat pokok ni. Tapi yang di Mina, Muzdalifah tu tanah haram. Maka kalau buat juga buat pokok kena bayar dam, kecuali kalau pokok dah mati. Pokok dah mati tak apa, kalau pokok dia masih hidup kena buat. Maknanya kalau kita ke bawah ya, kita kat lalu memang gigi-gigi tu lah. Ambil buah berserupa, tumbang pokok, tinggal dalam sekitar pokok. Tinggal, esok balik pada rumah, buat semula. Dekat pokok, tinggal. Kita fokus pada nak selayang 5 waktu kat masjid, nak buat ibadat banyak-banyak, tinggal buat pokok-pokok ni. Fokus sekejap. Jangan buat okey, kalau sudah okey, sudah je. Kami malah sia dalam pokok dekat. Bila pergi kat Mina, dari pokok dia dekat Arafah tu tanah haram, tanah halal. Masa saya pergi umrah, pergi haji tahun awal 90-an tu, pokok-pokok tanam yang ada dekat Arafah tu. Awal 90-an baru tanam pokok, dia dapat tinggi buat tanah panah kan. Sekali pun tinggi mana? Tinggi pokok belah sikit lah, tinggi tak tinggi mana dia. Jadi maknanya nak bangsa tu bayar pokok tu, kita pergi katakan dipatah pula. Ayo buat kerja lah ayo. Balik malu sebab lah. Dari itu kot, sama tak kerja pokok kan. Okey kan? Okey. Dan yang kedua, saya sebut nombor 6 ni sama ada dalam keadaan berihram
tidak berihram. Jangan buat. Okey, nombor 7. Memburu binatang buruan darat yang halal dimakan atau membinasakannya di tanah halal atau di tanah haram. Okey. Memburu binatang buruan. Okey, pertama sebut saya binatang buruan. Ada tak bukan binatang buruan? Ada ke usaha pijak pandu ada? Kalau dulu mungkin ada. Sama-sama dulu sebab kan ada minyak wangi kan, daripada pijak kan, kita tak ada lah. Tapi dekat bukan Madinah ni ada monyet kan. Aspal je banyak. Daripada naik bas buka ke Madinah, tepi jalan penuh monyet-monyet. Beruk pun ada. Ada. Okey, itu bukan binatang buruan. Dia kata binatang buruan yang halal, binatang buruan darat yang halal dimakan. Kalau jumpa singa semua tu tak masuk kategori ini. Dia halal dimakan. Okey. Persoalannya, binatang tu dia ada buka. Di tanah halal atau tanah haram buka. Bila sebut tanah halal, masalah Arafah. Ataupun di luar Hudaybiyah tu, tanah halal tu. Tapi orang sedang pasal buka lagi. Okey? Apa dia binatang yang termasuk kategori binatang buruan? Sekarang ada dua dia ada. Pertama ialah burung merpati. Burung merpati terlalu banyak yang buka. Okey? Yang kedua ialah belalang. Macam belalang kunyit kita panjang-panjang ni. Saya pergi dalam 3 tahun lepas, malam memang penuh macam lantai dataran penuh yang belalang tadi. Burung-burung semua makan. Okey. Kedua ni dia anggap sebagai binatang buruan. Kalau berlaku kes kepada dua ni, kena bayar. Contoh burung merpati. Orang jual gandum bagi makan, kita pun beli lah bagi makan. Betul kita sergah burung mati. Betul burung tu jatuh. Termasuk membinasakannya. Ya? Jadi nak bagi makan boleh, tapi kita diamlah burung. Kalau main-main dekat dataran Masjidil Haram. Termasuk juga belalang. Okey. Okay. Yang paling kedua ni, memburu binatang buruan yang ada dimakan dan binatang ini di tanah haram atau tanah halal dalam keadaan berihram. Yang kedua, memburu binatang yang halal dimakan binatang ini di tanah haram Mekah semasa dalam ihram. Okey. Termasuk juga kalau di tanah haram Mekah, dia ada dua ketika tanah haram tu. Kalau di tanah halal dalam keadaan berihram. Kalau di tanah haram dalam keadaan berihram, tidak berihram termasuk juga. Mana tuan-tuan kalau nampak belalang atas lantai masjid tu, lantaran tu jangan pijak dia. Kalau pijak, dia agak membinasakan belalang juga kena bayarkan. Jadi hati-hati berjalan. Dan nilai belalang kira-kira nilai semasa berapa? Tak ingat berapa dia seekor belalang ni juga. Kira-kira kita nampak belalang daripada hotel ke masjid, elak memijak dia. Ya? Dia? Ha? Lalang bukan tentang buruan. Lalang yang itu tak masuk. Itu tak masuk. Tak kena. Kena dua, lalang dengan merpati saja. Ya? Okey. Apa jenis dam dia? Dah dibuat ke ni? Kita baca lah. Kita baca je. Boleh pilih ya? Sama ada menyembelih binatang yang setara dengan binatang yang kita tangkap dulu. Dia termasuk juga yang nombor 6 ni. Nombor 6 tadi kita gabungkan sekali sini dam ya. Saya baca je. Pertama, kita boleh pilih dam ni lah kita mengganti membayar ataupun menyembelih binatang ataupun membayar harga pokok yang setara dengan benda tu. Kalau pokok tu berapa nilai dia? Kalau haiwan tu berapa nilai dia? Okey. Yang kedua, membeli makanan mengikut nilai harga binatang. Saya belum balik.
Menyebabkan pokok dan haiwan buruan tadi pertama dipanggil, kita boleh pilih. Pertama ialah sembelih binatang ternakan, kambing, lembu ke atau apa yang senilai dengan binatang buruan tadi. Senilai. Maksudnya kalau zaman tu ada rusa ni sama nilai dengan lembu contoh. Bayarlah kambing lembu. Kan? Okey. Yang kedua, kalau tak mampu kamu dalam prinsip yang kedua iaitu membayar makanan, membeli makanan dan sedekahkan dia mengikut nilai harga binatang itu berapa. Okey. Yang ketiga, berpuasa sebanyak nilai, kalau contohlah kalau nilai binatang tu menghasilkan 30 cupak contohnya, maka berpuasalah 30 hari. Jadi benda ni agak sulit sikit sebab tapi jarang berlaku pula. Tapi yang banyak berlaku adalah kes belalang. Jadi belalang mudah, jadi kalau berlaku ketika apa, bayar nilai satu belalang berapa, begitu mudah kiraan ini. Ya? Okay. Ada soalan nampak ni? Jadi saya nasihatkan menang tujuh, tinggalkan di malam ke Pulau. Ya? Okey. Kalau pergi ziarah ke Arafah ke Mina pun jangan sentuh pokok tu. Biarlah. Ya? Okey. Nombor 8, 9, 10. Melakukan pendahuluan persetubuhan. Ini isu kalau pergi suami isteri lah, terus pilih. Hati-hati ya, nombor 8, nombor 9. Sebab kita umrah ni ada package dia, ada package berdua sebilik, ada package bertiga sebilik, ada berempat. Package berdua sebilik yang ada Islam. Ya? 5 lebih bani. Untuk kami juga nombor 9. Okey. Jarang berlaku, tapi tidak mustahil berlaku. Saya baca kan, ini uraian dia. Kalau yang nombor 9, kemudian nombor 10, nombor 9 dulu. Kalau melakukan pendahuluan persetubuhan, maka dam dia macam dam yang 5 tadi. Yang 5 tadi, yang sampai nombor 5, yang mak kuku dengan yang wangi sama. Dia punya keadaan kiraan lah untuk menerima persetubuhan. Tetapi kalau berlakunya persetubuhan, ini juga nombor 9. Dia boleh buka sekali. Pertama, dia kena sembelih seekor unta. Berapa nilai unta? Katalah 10,000. Bayar paket 8,000. Kena dam bayar 10,000. Okey, tak mampu bayar unta, ada pilihan dua. Seekor lembu. Lembu mahal juga kau. Ya? Tak mampu. Ada lagi pilihan ketiga. Dia kena ikut tertib kan? Tak mampu pindah yang kedua ketiga. 7 ekor kambing. Yang kena suami saja. Sebab unta, lembu, kambing suami pindah. 7 ekor kambing. 7 ekor yang luas je lah. Sekitar apa ni, kalau ekor berlampak atau setengah, tapi dalam 7, 3,500 murah lah. Kembali unta ekor tadi. Okay. Yang keempat, kalau tak mampu, dia kena beli makanan asasi macam gandum ke sana dengan nilai seekor unta tadi. Kalau unta 10,000, dia kena beli makanan gandum nilai 10,000 juga. Dan sedekahkan kepada fakir miskin di sana. Yang kedua, suami juga. Yang terakhir, kalau tak mampu, dia kena berpuasa mengikut bilangan supak makanan. Kalau supak, kalau makanan gandum tu 10,000 rial nilai, berapa supak dapat? Kira lah. Kalau dapat 200 supak, 200 kali 2 tahun puasa. Okey. Jadi nak tolong tidak, saya balik lah. Jadi berhati-hati kalau kes yang 2 sebilik.
Ada berlaku tapi jarang. Dan kedua juga, di samping bayar denda tadi, dia kena sempurnakan baki rukun tadi. Contoh dia berihram, berniat sebelum tawaf berlaku keseluruhan. Dia wajib bayar dam dan kena sempurnakan juga tawaf sa'i semua. Bukan sekadar itu, wajib qada umrah tadi. So ada 3 kesalahan tunda dia. Pertama bayar dam, yang 3 wajib menyempurnakan baki rukun, yang 3 ialah dia kena qada semula umrah tadi. Walaupun umrah yang sunat, wajib qada tadi. Sebab tu berhati-hati dalam packing berdosa sebilik. Dan isu ni kalau orang mesti hati untuk saya bagi bilik berkat. Setelah bilik berkat. Apalah tak kira. Dan saya ada pengalaman juga begini ya. Ini bukan melibatkan lah, tapi ada berlaku kes tinggal sebilik. Jadi jemaah ni dia orang nak cerita lah, maksudnya dia ni dah berumur 60 lebih lah, dah bercucu pun. Pergilah suami isteri, semua dah 60 lebih dah bercucu kan. Dia ambil packing 4 orang sebilik, mana suami dengan kawan-kawan dia 4 orang, dia dengan kawan-kawan dia 4 orang. Packing mana buat? Kawan sebilik. Lepas tu hari-hari isteri masuk bilik suami, tolong suap makan, pegang-pegang belai-belai kat belakang, suruh-suruh. Yang 3 orang ni jaga. Jaga kan? Jaga kan? Okay. Lepas tu perempuan jadi jumpa saya, Ustaz, kami nak pindah hotel. Speaker saya nak pindah. Dapat maklumat, dia bergaduh dengan bilik ni, perempuan ni, bini tadi. Bergaduh. Tak serasi kot kan? Mungkin macam orang pekan, orang momping, orang Kuantan, tak biasa, tak tahu orang bukan kampung dia. Saya kata kalau pindah hotel, kena bayar sendiri. Kita nak uruskan bayar. Jadi saya terpaksa berkorban dan selamatkan rumah saya ni. Saya mempatlah ke bilik jemaah, hidup bilik saya. Kan? Yang couple hidup bilik saya pun keluar dari bilik sampai hari keluar. Tumpang di rumah lain kan? Jadi kalau pasal berkorban lah, demi maslahat dua orang. Lepas masuk bilik saya tu, selesai masalah. Itu lambat keluar semua. Rupanya baru 4 bulan duda berkahwin ganda. Baru 4 bulan bertemu jodoh di Perak, di Pahang ni, dan honeymoon di sana. Sepatutnya ambil dah bilik berdua sekarang. Tak ada kacau berkahwin. Dia tahu dia masa. Selain kan? Okey. Nombor 10. Terakhir yang 10. Berkahwin. Ada tak kahwin dengan kau? Nak kahwin dengan kau? Ni pegang. Ada? Ada? Oh lagi pandang awak. Kalau tengah-tengah awak boleh pandang cinta pandang pertama. Okey. Berkahwin, melibatkan suami isteri lah, pasangan tadi. Nanti mengahwinkan, mana juru nikah lah, wali kan. Menerima wakil kahwin. Maksudnya nanti dekat bisa, cuma dia bawa jadi wakil terima kat nikah. Jalan-jalan berihram tak boleh buat. Tak boleh buat. Dam tak ada. Cuma akad nikah tidak sah. Kalau akad nikah tidak sah, maknanya dalam hal persetubuhan berzina. Ya, jadi kalau nak kahwin kat muka, pastikan tidak dalam keadaan berihram. Lepas siap tahalul, akad nikah. Dulu memang ada orang buat dekat depan Kaabah orang nikah, tapi sekarang saya proses dia kena minta izin dari pihak Saudi lah. Kalau dibolehkan, boleh. Tak boleh. Okey, jadi isu ni berhati-hati kan. Isu kalau dalam keadaan berihram melibatkan mungkin juru nikahnya dalam keadaan berihram, pengantin dalam berihram, tolong mereka akan berkahwin di sana dan tengok ihram. Bimbang-bimbang ialah dia nak hendam, tapi akan nikah tidak sah. Bila berlakunya bersama dengan pasangan, jadi nikah. Alhamdulillah. Ya, okey. Itu 10 kesalahan tambah yang 3 tadi, 13. Dan daripada semua ni yang paling banyak semua tadi lah, nombor 4, nombor 5 dan juga nombor 2. Itu paling banyak kali lah. Okay, ada soalan?
Terus lagi isu yang wanita tutup muka tu. Boleh tak wanita dia pakai macam topi cap, ada yang depan macam tu kan? Dia tak kain kat depan, boleh tak? Dia pakai macam dia kan rangka besi ke apa, tapi kain macam, tapi kain nak dia terbuka. Hukumnya boleh. Dia tak boleh kalau menutup yang menyentuh muka. Tapi tak ada orang buat lah tak ada orang buat. Tapi kalau orang buat, kadang orang dia tu Kemas plastik. macam emas plastik tu. Kalau tak menyentuh muka tak apa. Tak sama kan? Dia tak nak pakai emas, dia pakai yang plastik macam tu. Dia memang panjang sikit kan. Tak tidak menyentuh muka tak apa. Okey, ada soalan tentang mak ni. Jaga pakai dulu kan. Ya. Pada soalan tak tidak boleh lain. Ada soalan? Barangnya ini semua berlaku ketika kita berniat sehingga kita tahlul ya. Yes. Selain ada nombor 6 dan 7 tu, Pokok dan itu yes. dia akan berlaku sepanjang kita berada di Yes. Di Mekah. Mekah. Bermakna yang lain itu Bebas. yang lain selepas kita tahlul mana kita bebas. Okey, betul, betul. Mandi semua. Okey. Betul betul. Ya. Nombor 6, nombor 7 hati-hati ya. Yang lain tu dah kadang berihram. Nombor 6 ni itu termasuk juga kalau kadang tidak berihram. Ya, betul. Okey. So tinggal ya, pokok dan binatang tinggal. So balik ke baru buat semula. Cakap pula. Boleh faham Muslimat? Tak faham ni tanya lah. Okey. Jadi yang sebut tadi, lepas kita berniat, tolong jaga yang 13. Tapi yang nombor 6 dan 7 ni termasuk yang tidak berihram. Ya, okey. Kita dah sikit lah tentang bab rukun tawaf yang kedua. Kalau tak sempat tawaf ini, yang saya rasa yang buat tawaf dengan sekali kita cerita pada sesi yang terakhir nanti lah. Cuma saya dah cerita sesi rukun ya. Okey. Apa makna tawaf? Tawaf keliling Kaabah. Tawaf sikit ya. Keliling Kaabah 7 pusingan dengan yakin dan memenuhi syarat-syarat. Tawaf 7 pusingan dengan yakin dengan memenuhi syarat-syarat. Kalau tak cukup 7 ataupun 7 tanpa yakin, tidak dianggap sempurna tawaf. Ya, itu dia. Okey. Yang kedua, tawaf wajib dibuat sendiri oleh setiap orang yang pergi umrah. Bermaksud kalau dia uzur tak boleh jalan, tapi pergi umrah, kena pakai wheelchair, bertolak. Maksudnya dia wajib dia sendiri yang tak boleh bertolak ataupun naik skuter ke, dia ada boleh Kaabah. Tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Boleh tak tolong tawaf bagi pihak saya? Tak boleh. Seuzur mana pun dia tetap kena bertawaf, tapi dengan bantuan orang lain lah untuk tolak dia. Okey. Kalau dalam bab haji adalah bab yang kita boleh wakil untuk berontak, wakil kan. Tapi bab tawaf dia mesti kena buat pada rukun. Okey. Lepas tu bagi orang yang uzur, yang nak pergi umrah, boleh pergi umrah. Uzur yang letaklah macam seru tu tak boleh lah. Yang mungkin sakit lutut semua kan. Dia sakit lutut kan. Boleh pergi tapi tawaf mesti dia kena hadir sekali. Boleh kan? Okey. Dan tawaf ni banyak jenis. Macam umrah juga. Okey, semua jenis-jenis dia. Pertama, tawaf rukun. Tawaf rukun. Kita niat umrah, dalam umrah tu ada tawaf. Itu bagi tawaf rukun. Wajib pun kan? Wajib. Yang kedua, tawaf sunat. Tawaf sunat yang tidak termasuk dalam umrah. Tawaf sunat. Contoh, kalau kita dekat Singapura, dekat kampung kita, bila masuk masjid, disuruh sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tapi di Mekah, lebih afdal dia tawaf tahiyatul bait.
tawaf 7 pusingan menggantikan solat tahiyatul masjid sebagai tahiyatul bait, menghormati Kaabah. Kalau lebih mampu lah, kalau tak mampu dia sembahyang sunat 2 rakaat, tapi yang paling baik tawaf sunat menggantikan solat tahiyatul masjid. Itu yang kedua. Yang ketiga, tawaf nazar. Tawaf nazar. Kita bernazar tawaf. Itu wajib tunaikan. Okey. Yang keempat, tawaf selamat tinggal. Tawaf apa lagi? Bidah. Hukumnya wajib juga. So itu 4 yang kita tawaf. Okey. Dan yang keempat ni, yang pertama tadi rukun wajib sempurnakan. Yang kedua sunat pilihan. Yang tiga kalau bernazar juga wajib. Yang keempat wada' juga wajib. Cuma perincianlah pada yang pertama, bab tawaf rukun. Sebab dia melibatkan juga masalah batal larang ihram. Tawaf-tawaf yang lain, apa jenis tawaf sekalipun nak tawaf tiada sembahyang. Tawaf rukun pun ada sembahyang, tawaf sunat pun ada sembahyang, tawaf nazar pun ada sembahyang, tawaf wada' pun ada sembahyang, dan wajib menutup aurat. Okey? Dan tawaf rukun mesti disempurnakan. Tawaf lain pun kena tujuh juga Kalau tak sempurna tujuh, tak jadi tawaf. Okey. Ada soalan saya pernah sebut sesi lepas rasanya. Ada seorang hamba Allah yang orang faham juga, banyak kempang saya bawa. Dia pergi ke Imam Tawih lain. Saya buat ceramah dekat Selendang. Dekat Selendang dia telefon saya. Ustaz, saya pernah pergi umrah. Dan saya telah umrah wajib saya. Saya buatlah umrah sunat. Tengah-tengah tawaf rukun, tiba-tiba terbatal tawaf rukun saya. Saya niat dia buat umrah sunat. Tengok apa ya? Umrah wajib settle. Dia buat umrah sunat. Dalam umrah sunat tu ada tawaf rukun kan? Okey, dia pun terbatal tawaf. Dia pun niat Allah nak cancel umrah ni, buat sunat je. Esok pergi ke tanah ni, niat semula buat umrah yang baru. Apa jadi pada umrah yang sunat yang dibatal? Apa hukum? Faham tak salah saya? Okey, apa-apa jenis umrah, tuan-tuan kena beza antara umrah dan kawan. Tadi sebut pun umrah ada umrah wajib, umrah sunat, umrah badal, umrah qada. Yang wajib masalah yang nazar tadi. Apa-apa jenis umrah kena buat sempurna kan? Bagi lengkap semua. Macam umrah wajib juga yang pertama tu. Okey, apa isu yang berlaku dengan wanita? Dia dah settle umrah wajib. Esok dia buat umrah sunat. Tengok-tengok tawaf, tiba-tiba terbatal. Dia rasa payah nak ambil semayang pun. Dia rasa terbelah balik ke hotel. Dia niat cancelkan umrah ni. Dia pergi ke tanah air esok. Dia niat semula buat umrah sunat semula. Apa hukum umrah sunat itu? Apa yang dia batalkan itu? Apa jawapannya? Boleh tak umrah sunat buat main-main macam tu? Tak boleh. Walaupun dia umrah sunat, dia wajib sempurnakan semua sekali sampai bertahlul. Maknanya kalau dia terbatal tawaf rukun, dia kata nak cancel umrah ni, bayangkan tuan, dah 3 tahun balik ke Pahang dalam keadaan berihram. 3 tahun perempuan seorang suri rumah, ada suami 3 tahun. Bayangkan yang tadi Pantarayang yang nombor berapa dia? 3 tahun dia bermudah-mudah dalam umrah sunat. 3 tahun dia melanggar Pantarayang umrah. Jadi maknanya jangan pandang mudah walaupun dia umrah sunat. Kalau terbatal ketika tawaf, pergi ambil sembahyang sambung balik. Jangan niat nak batalkan umrah balik. Ya, itu kena jelas ya. Jadi tidak ada bagi, walaupun bagi umrah sunat, tapi hukum macam umrah yang wajib juga, disempurnakan dengan sempurna. Ya, okey. Kemudian ada tadi soalan antara tawaf sunat dengan umrah sunat.
dengan murah, mana lebih afdal? Awak ke umrah? Okey, ada perbahasan lah tapi bagi kita yang datang jauh ni, kita buatlah dua kali sebanyak yang mungkin. Kita jauh ni, kalau orang tempatan bukan dengan kita jauh dah bayar mahal. Kita cubalah buat murah sebanyak mungkin dan tambah jangan dengan tawaf sebanyak mungkin. Bahkan dalam murah pun tak ada tawaf dia. Okey, kalau kita datang jauh hanya buat sekali dia murah wajib, yang lain dengan tawaf dia tak buat orang tahu tidak kita sebab kita jauh. Kalau orang Mekah dan kita buat tempat dia. Ya, okey. Ya. Okey. Biasanya prosedur dia sebelum tawaf, bila dekat sampai ke hotel, kita suruh bersiap-siap. Nanti berkumpul dekat lobi hotel, mutawif akan bawa sekali ke Kaabah. Dan biasanya manusia syarikat pun akan bekalkan setiap jawatan dengan earphone tu. Pada bila bukan cakap, semua akan dengar. Dan saya nasihatkan, kalau dia pakai dekat diri kita, jangan kita buka benda tu. Dia one way communication saja, cuma kita mendengar arahan mutawif. Kita boleh nak balik balik, tapi jangan buka. Kalau buka, kalau hilang tak cari payah. Okay, jangan buka, makan je tak apa, dengar. Apa yang tahu juga, dengar. Dia macam doang, tak ambil je. Dengar, jangan buka Okay, sunat kita doa melihat Kaabah dalam buku umrah tu, Rawdah Masjid. Okay, ni contoh gambar Kaabah Okay, sebentar tengok ini dulu sikit. Apa perasaan tengok Kaabah? Dan terbayang inilah kita dalam ayam. Apa nak kita? Saya pergi haji tahun 90-an tu, saya selalu dapat dekat ni, dekat Multazam. Dapat doa dalam 6 bulan. Ke tak dapat lah. Multazam antara Hajar Aswad ni, bila kita dapat nak pergi Multazam. Tempat yang paling mustajab doa ni. Jaga-jaga lah orang tak nangis. Orang main sama. Sekali nak pergi bayar silah ramai. Dulu tak sabar, mudah-mudahan saya dapat keluar dalam belas. Okay, ni gambaran apa? Ni gambaran masa gambar renovation ni. Dia sebenarnya nak ayat ni. Okay, dulu dekat datang ni ada tangga untuk bawa. Boleh tengok telaga Zam-Zam dalam cermin. Sekarang pun pun ditutup. Dah siap dah berapa apa ditutup dah. Tangga tak ada dah. Tangga kat atas lalu buat bekal kerja dia. Dulu boleh masuk turun, boleh lihat telaga, boleh ambil semayang ke bawah tu. Tak ada dah. Macam sempat ni. Sempat macam sempat tak? Nama ada tangga ke bawah. Sempat eh? Ada kita tak ada. Ada kasih lah. Ya, okey, inilah kapal kita lah. Ustaz, masa tawaf boleh pegang tawaf? Masa dalam umrah tak payah pegang masuk ada memang ni. Kalau tawaf sunat tak apa. Tawaf sunat, tawaf wajib dia tak apa. Dalam keadaan berihram, tawaf rukun tak payah pegang. Dia buat dia lagi. Batal. Tak pegang mas. Nak pegang lepas selesai taruh pergi pegang sunat. Ya, okey. 3 poin. Kita bayangkan aturan sembahyang dan biasanya perasaan pertama kali tengok Kaabah memang sebab bukan pertama kali je, kalau juga pergi orang rasa dan lebih rasa dia nak balik ke Malaysia nanti nak tinggalkan Kaabah. Rasa sangat ya? Rasa kan? Kalau orang tak rasa tu jiwa dia keras. Rasa kan? Tengok Kaabah dah rasa tak? Okey, let's see gambar tadi. Ini ada 9 nama ya. Okey, dia ada 4 penjuru. Nombor 1 pergi penjuru Hajar Aswad yang ada batu Hajar Aswad tu. Yang kedua dia penjuru Iraqi yang ni, kedua ni. Sebab dia menghala ke negara Iraqi. Nombor 3 dia pergi penjuru Syami, menghala ke negara Syam, ke Palestin. Nombor 4 pergi penjuru Yamani, menghala ke negara Yaman. 4 penjuru. Yang nombor 5 tu Hajar Aswad, nombor 6 itu Kaabah, nombor 7 Multazam, okey antara Hajar Aswad dan Kaabah. Nombor 8 makam Ibrahim yang macam tembaga. Makam ni bukan kubur kan? Bukan kubur. Itu orang faham makam kubur kan?
makam wali-wali dia. Tak. Makam masalah tempat Nabi Ibrahim berdiri dan berpijak untuk bina Kaabah, bagi makam. Nabi Ibrahim diri kat sini, Nabi Ibrahim ulurkan batu, letak, dia tutup batu, bagi makam. Nombor 9, pancung emas yang nombor atas Kaabah tu, sana. Dia betul menuju ke Hijri Ismail. Nombor 10 Hijri Ismail, nombor 11 dia panggil Hatim atas pada Hijri itu. Nombor 2 batu Syazarwan, kaki 5 Kaabah. Nombor 3 Lampu Kaabah. Okey. Ini gambar nombor tadi. Nampak tak yang ni Syazarwan batu ni? Batu. Itu binaan Kaabah tu. Termasuk Hijri Ismail juga binaan Kaabah. Jika bertawaf tidak boleh masuk dalam ni. Tawaf kena tawaf kat luar. Kalau tawaf macam ni, dia buat bagas ni, tak ada. Tidak sah tawaf kita. Jadi kita tawaf di luar bangunan Kaabah. Okey, dan kesan sepanjang bertawaf rukun jangan sentuh Kaabah. Jangan ikut bangsa lain. Ya, okey. Saya tengok gambar ni. Dia orang kita dah berpuluh tahun sembahyang dalam ke kiblat Kaabah. Tiba-tiba dapat sembahyang tak Kaabah. Masya-Allah. Tak terasa bila dia bayar fikir tak terasa. Seronok sangat dapat Kaabah. Kamu nak cium Hajar Aswad? Nak cium tak? Nak kan? Dari 3 bayar. Orang ramai. Saya sepanjang 6 kali pergi haji, sekali saya cium. Kau dia sunat. Tapi kalau sampai terbuka aurat, darah kepala bergaduh jadi haram. Ya? Dan kadang-kadang ada sedikit, terutama orang Hindu, dia nampak orang Malaysia ni, Pak, mau cium. Jom saya pun saja ke Pak. Dia jaga kita, dia 4 jaga kita. Dia bawa kita cium semua. Lepas siap cium, Pak, 500 Pak, 500. 500 dia. Kadang-kadang dia pun sampai kawasan, dia tak ambil 500. Ada orang sebab dia dekat dia sebab dia dapat cium tu, tapi kita tak mampu kan. Ya? Okey. Masuk ke mazhab apa? Okey, yang nombor 3 tu. Nombor 2. Lelaki sunat berkibah. Saya sebut yang dulu, lelaki sunat buka bau kanan. Doktor bagi elok, nampakkan bau kanan. Sunat ya? Okey, sunat berniat. Okey. Boleh tak kita berniat tawaf rukun? Dan berniat sami. Kalau tak berniat, macam mana? Okay, untuk makluman, untuk tawaf rukun sahaja, kalau tidak berniat, tidak ada masalah. Sebab dah memadai dengan niat untuk. Macam kita solat, saja kita solat tu 4 rakaat, makmum dia Ta'ala kan? Ada kita bila sujud ada? Saja aku sujud ada? Tak ada tak? Saja aku rukuk ada? Tak ada tak? Sebab dia lah jadi rukun pada solat. Sama juga tawaf rukun, jadi rukun pada umrah. Jadi tak payah niat tak? Nak niat pun tak apa, tak niat pun tak apa. Tapi kalau tawaf yang lain, kena niat. Contoh, tawaf sunat. Saja aku tawaf tahiyat terbaik, tujuh persengan dengan Allah Ta'ala. Ada pun tawaf sunat biasa. Tawaf wadah, nama tinggal pun kena niat. Tawaf nazar pun kena niat. Tapi kalau tawaf rukun, disunatkan sahaja. Sebab dah termasuk dalam bab umrah. Memulai dengan niat umrah yang di awal-awal. Okey, kita mereka juga nampak kan? Bila kita masuk ke masjid tu, kita di gambar tadi. Okey, dia bagi Hajar Aswad. Kalau tuan-tuan lihat di sini, sampai di sini ada satu lampu warna hijau berdiam. Lampu hijau tu tingkat bawah ada, tingkat atas pun ada. Dia sentang dengan Hajar Aswad, tanda permulaan tempat memulakan tawaf. Okey, sampai ke situ kita dibolehkan untuk istilam, digalakkan untuk istilam.
Iaitu kita angkat tangan, nak cium tak mampu dah, kita angkat bismillah, Allahu Akbar walillahil hamd 3 kali. Berapa sekali dah memadai. Ataupun pada kau kita mengiring. Cuba kita kira bismillah, Allahu Akbar walillahil hamd kepada betul penjuru ajar suat tu. Nanti ni kita perhatikan untuk nampak ni teori dulu. Okey. Okey, kemudian pusingan pertama, dan setiap kali pusingan tu buat macam tu. Mana 7 kali lah. Bismillah, Allahu Akbar walillahil hamd 3 kali. 7 pusingan Okey, nombor 6 sunat melalui anak bagi lelaki lah. 3 pusingan pertama. Segi teorinya nampak mudah, tapi bagi orang ramai tak mudah terbagi. Memang pasal berjalan. Okey, nombor 7 berjalan ke depan dengan menjaga bahu kiri. Pastikan keseluruhan 7 pusingan ke bahu kiri itu sama dengan selari dengan tambah. Tidak boleh jalan begini ataupun kita membelakang, tak boleh. Bahu kiri sama dengan tambah. Kalau seandainya terubah bahu, orang tolak kita terpusing cepat-cepat, baiki balik dan teruskan perjalanan. Okey. Sampai dekat rukun Yamani, rukun Yamani yang sebelum ada suatu hujung ni, disunatkan juga kita angkat tangan. Bismillah, Allahu Akbar walillahil hamd, dan baca doa ibu doa, Rabbana atina. Mana daripada sini rukun Yamani sampai ke hadis suat ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sama boleh macam ni sampai dan kegagasan penggunaan untuk pusingan yang berikut. 7 nampak ini sama. Kita bertiga lah nampak sikit teori ini. Okey, syarat sah tawaf. Macam solat juga, suci oleh hadas kecil dan besar, tidak ada najis oleh pakaian, badan tempat tawaf, tutup aurat. Okey, tutup aurat ni lelaki yang perempuan yang kena hati-hati sikit. Lelaki kita jagalah. Pertama, masa nak istilah tu, bismillah Allah Akbar, segala tidak jatuh. Jadi aurat ya, aurat. Lepas tu pakai yang tutup kita. Okey. Yang kedua lah anak rambut kita, ada rambut perempuan ni, kan sikit. Sebelum tawaf kalau cek ada rambut saya tak. Sebelum kau tengok ada tak rambut keluar, ada rambut. Jadi aurat. Yang ketiga, tolong pakai token yang tebal. Token nipis nampak kulit kaki, tidak sah tawaf dia. Ni dia lagi. Ada perempuan. Bagi kita pakai lah, perempuan kan? Okay. Digunakan di ayat suat. Okey, nombor 6. Berjalan dengan tujuan tawaf. Setiap pusingan tu kita nak tawaf, bukan kita mencari benda hilang. Contoh, pusingan ketiga, bismillah Allahu Akbar, tapi dia kita apa? Nak cari beg terjatuh tadi, mana tadi? Sampai habis hari, tidak dikira tawaf pusingan tersebut. Ataupun mencari suami yang hilang. Jadi jalan bersama, tiba-tiba belum bisa. Mana suami? Pusing ni, mana suami? Itu tidak dianggap bertawaf untuk pusingan tersebut. Jadi mana kita kena fokus dengan tawaf tadi. Okey. Yang nombor 6 kan? Okey. Cukup tujuh kejadian dengan yakin. Maksudnya ialah kalau tipu saya punya dia sebut tadi, seperti mengetahui bila dah habis 7, saya akan kumpulkan jemaah saya satu penjuru masjid tu. Saya tanya tuan-tuan perempuan, sebelum kita sembahyang sunat tawaf ni, ada tak yang tak yakin 7? Ada ustaz, saya rasa 6 ke 7 ustaz, saya tak yakin 6 ke 7. Bermakna kalau macam tu mungkin tu 6 ke 7, 6 ke 7 pergi tawaf sekali lagi, tambah satu lagi, boleh cukup 7. Ya, sebab 6 ke 7 berapa lagi? 6 ke 7 6 tulisan tambah satu lagi. Sebab kalau tak yakin 7, tak sempurna pula kita. Tambah je sekali. Dan ni yang apa tak ada. Dia tambah.
lambat. Sama. Dia sebabkan kau tunjuk tak yakin tak sempurna. Bila tak sempurna tawaf, kita harus pun tak sempurna orang kami. Okey. Dia kadang-kadang isunya betul tawaf ini sebagai mutawif. Dan keyakinan itu ikut keyakinan kita, bukan keyakinan mutawif. Mutawif juga insan biasa kadang terlupa. Ikut keyakinan kita. Kita ni dah, aku yakin dah tunjuk. Sebab penyakit berlaku, jamaah potong mutawif. Dia jalan laju ya. Rezeki dia di tempat yang tak lambat mutawif dia agak lambat. Dia baca doa lagi, orang perlu belakang lagi. Dia habis. Dan ikut tadi dia keluar lah. Okay? Keyakinan pada hati kita, bukan pada hati mutawif. Ya? Dia dah yakin tu, selesai. Ini sunat-sunat dia. Berjalan kaki tanpa alas kaki lah. Dan jalan tu jalan sesuai dia lagi. Kalau uzur naik kenderaan, tapi kalau tak uzur, isunya dia tak uzur tapi nak naik skuter, boleh tak? Tak boleh. Boleh. Tapi Allah jalan kaki. Naik skuter kena bayar. Dulu di Korea untuk tawaf, untuk saya kena lebih lah. Dengan-dengan lah 70 rial. Betul tak? Tapi nak rasa saya pernah rasa sekali lah. Tolong skuter ni, tapi tak tahu tak boleh kecut. Kurang minyak tu, slow je. Model elektrik kan. Dia dah hard lah. Kalau boleh kecut, tolong tak boleh kecut. Boleh. Okey. Jadi itu pula kan. Nak rasa silakan, tapi banyak asal dalam berjalan kaki. Dan untuk maklumat, masa zaman COVID, masa mula-mula buka Masjidil Haram tu, hanya dibenarkan yang memakai ihram umrah untuk tawaf di bawah. Okey. Masa tu atas tutup lagi. Dan masa tutup dekat atas tidak boleh tawaf wada masa tu. Sebab ditutup. Okey. Sekarang kalau dibuka tingkat 1, kepada siapa-siapa yang nak tawaf sunat, tawaf wada, tawaf nazar, semua tu tingkat 1. Tingkat bawah hanya untuk tawaf rukun umrah sahaja. Tapi ada orang kita dia menyamar. Menyamar macam mana? Dia pakai kain ihram, dia tawaf dekat bawah, tapi bukan buat tawaf umrah, dia tawaf sunat. Apa hukumnya? Tadi dah kata dah, tawaf sunat kat atas tingkat 1. Tingkat 1 ni dalam 1 jam siap tawaf. 1 jam, nak pusing tu, 7 kali. Dia menyamar nak cepat habis, pakai ihram kat bawah. Boleh tak macam tu? Sudah hukum sah tawaf dia, tapi tak seronok. Sebab dia telah mengambil tempat orang yang sepatutnya tawaf umrah dan melanggar perintah pihak pemerintah yang mewajibkan yang dia tawaf di tingkat atas, bukan di bawah, untuk yang bukan buat umrah. Tapi ada orang bisa buat itu. Jadi hukum sah, tapi kita buat ibadat yang terbaik lah. Tapi berlaku sikit macam bukan tipu lah, bukan helak je lah. Dia helak lah, dia helak. Tapi nampak, walaupun helak nampak dia tipu lah. Helak lah. Okay. Kalau nak rasa boleh, nanti tawaf tingkat 1, memang badan ada ni 1 jam, pusing. Dan saya pernah menolak rumah saya yang uzur tingkat 1. Okay. Saya tolak rumah saya di wanita yang orang Keraton. Dia orang Keraton. Dia kata, suami dia kata dia dah balik belum nanti dia akan cuba berikan lah dialisis. Jadi saya pun tolak dia pada besar. Suami tak mahu tolak bulat. Jadi kadang-kadang bertawi jadi dengan tolak tu. Biasa tu ha? Lepas saya tolak semua, mungkin tawaf wadah sama 3 lah. Saya tolak dia niat untuk saya pun niat. Saya dapat sekali. Okay, lepas dia siap tawaf,
tak kira menghadap ke Hajar Aswad, ke Mekah Ibrahim itu, dia pun berdoa banyak kan. Lepas balik ke rumah, meninggal. Ada pertama dan akhir rumah. Ya, okey. Nombor 2 tu sunatnya, nombor 3 tu tadi ijma' ni yang buka bawah kanan. Tak buka pun tak apa. Dia baca lah, ni sunat-sunat je. Okay. Dan saya nak tunggu sikit nak ramai ahli rumah kita. Dan nanti ya, jangan video ya. Ni sunat-sunat kita baca. Okey. Yang tujuh dia dalam umrah. Kita tawaf ni. Yang tujuh kan. Tengok telefon pun kat atas. Pernah telefon kat atas tengok. Pernah telefon. Rupanya ramai yang videokan tawaf itu. Dan di video kan. Lepas video tu sejak update status hantar dekat Facebook. Okey, apa dah tawaf yang keempat ni. Okey. Segi hukum makruh, bahkan mengganggu fokus bertawaf. Dan sekali kita harap ini habis hujung untuk neraka habis. Memang kita tak perlu balik ke atas bukan ni. Terkejut. Zaman tadi ya, tengok update, tahu lah, tahu kan? Boleh tapi makruh lah. Dan ketika bertawaf, saya rasa lebih baiklah ya. Biasanya perkara yang baca buku doa tu Tuan boleh berikan daya gantung kat leher tu. Mungkin sebagai panduan sahaja. Bagi saya sendiri pribadi, saya lebih suka berzikir sendiri, berwirid sendiri, baca doa sendiri. Lebih terasa daripada hanya baca buku. Kita baca buku doa tu kadang-kadang tak faham apa baca je. Bila kita baca doa sendiri, yang kita banyak dengan hajat yang kita nak, lebih terasa kita bertawaf. Ya? Hajat mungkin nak tambah cawangan kan, Ibrahim? Macam lah. Ya, ha? Kita banyak. Kadang-kadang bila saya pergi blog, bagi doa tu, serupan orang pergi. Tak tambah lagi yang WhatsApp ni. Okay? Jadi ambil peluang kita bertawaf, fokus dalam bab tu. Jangan dilalaikan dengan bersembang, hal-hal dunia, sibuk sekali kita nak ni, ganggu kita lah. Kan? Yang sebab dekat ke apa tempat yang mustajab, doa dia. Rugilah kalau dia buat dia tak. Okey, doa ni doa dengan bahasa Arab pun tak kisah. Kita orang Melayu bila doa bahasa Arab tak faham pun. Kau salah kita. Ya? Nanti timbang pergi suami isteri ni. Follow suami macam doa. Isteri ambil kan. Apa suami macam doa? Allahumma zawwidni zawjatan samilatan salihatan. Isteri amin. Amin. Balik Malaysia, berikan doa, makbul. Sebab amin je isteri tadi kan. Ya Allah tambahkan bagi ku isteri yang kedua yang salihah. Isteri amin, amin. Okey. Tak ada orang ni nak. Berikan, makbul doa dia. Balikkan doa. Ya. Okey. Kita ya. Bila habis cukup 7 pusingan, dengan yakin tadi kita disunatkan solat sunat belakang makam Ibrahim yang tempat Nabi Ibrahim sendiri itulah. Realitinya agak payah. Sebab orang ramai tawaf dengan bijak pada kita. Jadi tawaf jauh sikit. Solat sunat jauh belakang sikit. Tempat khas sediakan tepi lorong nak menuju ke bukit sofa sebelah kiri. Ya. Okey, solat sunat bersaat. Dan apa-apa jenis tawaf disunatkan solat sunat selepas tawaf rukun ke, tawaf sunat ke, tawaf nazar ke, tawaf wada ke, lepas habis tawaf saya sunat 2 rakaat disunat. Tak ada lepas tawaf dia. Sembahyang sunat tawaf. Ya? Tidak ada sembahyang sunat qabliyah tawaf. Jadi bab dia. Okey. Kita baca surah sebelah ya. Okey, kemudian kita digalakkan juga minum air zam-zam sebanyak yang mungkin. Air zam-zam ni power dan untuk makluman tuan-tuan sekarang ni, untuk sekarang ni, lepas zaman Covid ni, boleh di stop air zam-zam, tak boleh nak bawa balik lah. Yang terbaru, siapa-siapa yang balik ikut Madinah, naik flight dari Madinah ke KL dapat air zam-zam.
Yang balik ikut Jeddah setakat ni tak dibenarkan lagi. Jadi siapa yang pergi Jeddah, balik ikut Jeddah tak dapat lah. Setakat ni, mungkin lepas tempat sekali yang ikut Jeddah baru. Mungkin boleh tempat siap tempat yang Zam-Zam belum ada. Tapi yang balik Madinah pun dapat. Yang jemaah Kuantan dapat pun. Sebab kita masuk Mekah balik Madinah. Dia sekali yang masuk Mekah balik Madinah dapat Zam-Zam. Yang masuk Madinah balik ke Mekah Jeddah tak dapat. Setakat ni. Tak boleh bawa. Setakat ni. Tapi lepas ni mungkin lah boleh. Setakat ni. Ya? Okey, air Zam-Zam yang nak tahu sikit. Kalau tuan-tuan minum, apa niat tuan-tuan? Apa niat minum Zam-Zam? Jahat. Tapi tahu tak apa Nabi beritahu? Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Hadisnya, air Zam-Zam ikut niat si peminum. Maksudnya bukan hanya niat untuk sembuhkan badan, sihat. Apa-apa niat yang lain pun boleh. Niat supaya suami aku jadi orang yang baik, boleh. Niat supaya anak aku yang berjaya kehidupan, boleh. Supaya suami aku tambah kawan pun boleh. Boleh dia. Ha? Tak ada selingan dia. Tak berlaku tak tahu. Jangan gantung dia. Apa ya? Dia ulama kita tahu dasar hadis ni ialah apa saja yang baik-baik. So anak-anak ingat pelajaran yang pelajari, boleh. Supaya anak dapat jodoh yang terbaik, boleh. Supaya kita lapang rezeki pun boleh. Bukan kita makan kepada bab sihat je. Itu kelebihan yang langsung. Jelas sebenarnya mungkin dah ada pemberian tenaga ni lah pada kita buat ibadat macam ni. Saya kita sambung next lah. Okey, ada soalan dekat ni. Bab tawaf sa'i masa berdiri lagi nampak lah. Saya teori dulu. Itu buat tidak. Buat tidak? Dan tidak habis tak ada ngomong kan. Tak, saya sudah tahu lah. Saya depan belakang. Itu lepas. Okey, ada soalan tak? Saya buka soalan tadi. Tadi yang bab dam tadi, bab melarang dengan bab yang tawaf. Tak nak jadi umrah seorang tu bila dia sembunyikan sedang perkara yang dia penendam. Okay. Dia masih tadi lah. Dam tu Dia sembunyi dia tanggung lah. mana umrah itu kira Umrah tu sah tapi tidak mencapai markah 100% lah. Jadi apa-apa dam kesalahan kita langgar tu cepat-cepat tunjuk pada mengetahui beritahu dia. Ha? Dia buat ibadat ni, dia kita nak jawab kesalahan kita. Tak boleh lah ya. Betul. Ada soalan lain? Apa tak apa kita nampak ya? Ada soalan lain? Tanya. ada yang nak tanya itu tapi tak tahu. Dia malu tadi ya. Kalau dia tawaf 7 kali tak apa. Dia melanggar sunnah lah, sunnah 7. Dia buat 9 lah, boleh. Itu yang ada tadi jadi iman. Dia sunnahnya 7. Memadai lah. Dia ada sunnah 9 tak 7. Biasa terlanjurnya tadi. Terlanjur tak apa terlanjur. Kita kumpulan kita. Mak yang tak lagi untuk jalan ni cepat. Mak yang tak kamu berbangkang. Mak yang jangan masalah mak kamu boleh potong itu. Itu baru 5 dia dah 7. Ini itu yang jadi Habis tak habis dulu dia. Lepas tu dia round 7 kita balik. Dia jaga lah yang Kita biasa kumpulan kita buat top 3 selendang apa kamu berbangkang. Itulah biasa lah. Biasa. Waktu yang kadang-kadang terlebih. okey, tadi sudah tahu bersentuhan dengan jemaah yang berbeza jam kina ketika tawaf jangan lupa. Dia banyak bantu ni. Kita tawaf dan syarat tawaf mesti ada air sembahyang. Bersentuhan dengan yang bukan jantina. Orang langgar kita langgar orang, pijak kaki orang, ambil kaki kita. Apa hukumnya? Dia cuma banyak saja. Okey, secara umum dalam mazhab kita, hukum asal bersentuhan lelaki dan wanita yang bukan mahram, okey,
Maksudnya suami isteri ya, bunyi batal. Batal. Tapi ada pandangan dalam mazhab itu juga, dan mazhab-mazhab yang lain, dan yang juga dipakai oleh tamu haji dan juga muzakarah haji kebangsaan. Hukumnya lah tidak batal kalau bersentuhan tanpa syahwat. Sentuhan tanpa berlapik, tanpa syahwat. Tidak batal. Faham tak? Sentuhan tanpa berlapik, tanpa syahwat. Kalau sentuhan bersyahwat, batal. Jadi contohnya, saya bertawaf, tiba-tiba perempuan India tak pakai stocking, dia pijak kaki saya. Tahu tak saya apa? Saya jalan tak? Tak pakai sebenarnya. Okay? Kita kadang-kadang jaga ni, tapi bangsa lain kadang dia bangsa lain, dia agresif sikit. Sambil-sambil tawaf tangan buang sana sini, lepas kita biasa tu. Okay? Jadi hukum dia, kalau tidak bersyahwat, tidak batal. Saya bayangkan kalau batal, agak-agak berapa jam dah siap tawaf. Ya? Jadi itu bagi satu keringanan, rukhsah dalam bab bertawaf. Dan satu kelonggaran, sebab ada juga pandangan yang kata tak batal, ini syarat tidak bersyahwat. Dan dibahas panjang dalam isu ni ya. Dalam ayat aula masuk kisah yang bahas panjang, tapi kita ambil pandangan yang rukhsah keringanan, tidak batal, sentuhan tanpa berlapik, tanpa syahwat. Sebab memang sukar untuk dielakkan. Ya, so jangan ragu-ragu lah. Ya, terutama lelaki, sebab nak jaga kaki, tak boleh sokin, tak boleh kasut kan. Dia tawar, dia pijak tu. Tapi kalau pijak, sentuh rasa lain macam tu, dia panggil apa? Naik lah. Itu batal lah. Betul. So ada sempadan masa tak antara tawaf yang batal? Maksudnya tawaf mungkin tawaf 3 ke 4 hari salah itu batal. Lepas tu kita nak pergi ambil itu, ada dia masa ke? Tak, dia gini, dia tiap tawaf digalakkan secara mualat, mana betul turun. Kita nak sedang masa tak apa, tapi di penafsir di buat secara berturutan. Kalau terbatal posisi yang keempat, cepat-cepat pergi ambil semayang dah sambung balik. Maksudnya ada sempadan masa tak? Mana tak boleh beri dalam satu waktu masa. Tak ada masa, tak ada masa. Tapi pada afdal dia percepatkan. Sebab kalau kita tangguhkan lagi, jadi panjang masa ihram kita. Kan? Dan dia tak larang lagi ni. Dia so cepat-cepat habis lagi masa. Tidak masalah kalau kita nak tawaf pertama pukul 10 pagi, tawaf kedua pukul 4 petang. Boleh, tapi menyusahkan kita. Ya? Dan dalam bab tawaf, mana pusing yang terbatal, itu saja yang kita pergi saya dah sambung balik pusing tadi. Bukan lagi boleh zero balik. Maksudnya yang keenam terbatal, bukan boleh tambah balik, tak. Buat yang keenam je lah. Kalau semua nak mula balik, itu kita. Ya? Saya ada seorang rumah saya, bukan juga. Bila umur 70 tahun. Ni kalau saya sendiri yang papa dia, kita awak. Penyakit dia lah, pusing ketuk. Letih. Kita dah jaga dia, tiba-tiba dekat sampai kat ujung nak masuk ke ni, kentut. Tak sampai dia, kentut. Dah keluar dia seorang pula. Tapi nak jaga jemaah masa jaga. Lepas tu kalau boleh kita tolonglah pasti kesihatan kita. Kita hajar kan dengan botol spray kan, hajar kan. Belum ya, kita hajar yang pelan-pelan lah. Kita kita botol spray. So dia ada soalan lain? Kalau baru nak tanya nanti boleh WhatsApp dia atau dia masih ada apa, masih bawa saya. Cuba jawab saya yang mungkin yang saya mahu buat. Ya, tak ada? Jadi kita jelaskan dulu. Jadi kesimpulan pada pagi ini ialah pertama, lepas kita berniat menyewa, kita jagalah pantang larang yang 13. Tidak selesai kita bertahlul, berbukti cukup, maka dapatlah umrah kita. Dan saya minta setiap kali umrah kita buat, umrah wajib, umrah sunat ke, dia tidak ada beza hukum, sama je.
Tata cara sama. Walaupun dia sunat, tetap dia ada rukun dia yang 5 tu. Tak perlu tunaikan nikah wajib umrah di mikot nak jaga mata haram. Sama je, cuma berbeza jenis umrah. Itu saja. Tata cara semuanya sama. Okay? Dan bagi grup Tuan Syah yang setakat ni belum lagi keluar package bila sebab mungkin dapat lepas haji biasanya. Waktu malam sekali kita nak merapikan package sampai bulan Syawal. Okay, dan saya akan pergi insyaAllah pada 12 April bulan Ramadan ni. Nak follow saya boleh ada lagi kosong kan. Dan sampai pertengahan Syawal kita Saudi akan tutup visa umrah. Dia akan buka balik pada musim yang baru lepas haji, itu pada bulan Muharram. Jadi lepas tu kita tahu bila kat tarikh yang sesuai tu kita pergi lah. Mungkin bulan 9, 10 ke bulan 11 atau lagi lah tinggal pada package tu macam mana nanti. Ya? Jadi mudah-mudahan bagi tuan-tuan puan yang telah mendaftar, doalah banyak-banyak, mudah-mudahan dijemput ke sana. InsyaAllah kan. Sebab antara persiapan penting ialah persiapan rohani kita. Bangun malam, kita berdoa, kita solat, minta sangat dijemput hadir, nak sembahyang depan Kaabah, nak pergi ziarah maqam Nabi SAW, nak masuk ke Raudhah, nak lihat tempat-tempat sejarah di Bumi Mekah dan juga Madinah, nak menjadi tetamu Allah yang spesial. Maksudnya gini ya, kadang-kadang betul boleh masuk Mekah Madinah, tapi ada orang-orang yang Allah berikan kelebihan bagi dia, lebih dari orang lain. Dapat duduk Raudhah lama-lama, dapat cium Hajar Aswad, dimudahkan urusan, itu rezeki dia lah. Dia tetamu juga, tapi lebih spesial orang lain. Ada. Dan kesedarannya apa rahsianya? Persiapan rohani. Solat hajat, doa banyak-banyak, minta, merayu Allah Ta'ala, dia mudah. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Okey. Allah malam, jumpa pada siri yang akan datang sebelum Ramadan. Mungkin pada akhir bulan 3. Jaga perhatikanlah untuk tahu ada dekat sa'i nanti. Dan insyaAllah, mudah-mudahan kalau tuan ada soalan, boleh tanya. Kalau malu, boleh bawa pada jihad ke pada Syekh, hantar saya lah. Ada yang minta nombor saya tu Ustaz. Dah telefon dia ada sikit. Bapak tahu, bapak sudah boleh lah. Bapak layan nanti dia. Sebab saya banyak saya tak layan. Sebab tak layan, sebab kita di turun. Mantan, soalan macam-macam keluar. Jadi on the way pun dah 3 soalan sampai. Kalau sampai drive kereta tu dia menjawab, oh sama. Tak agak betul. Tapi cubalah. Kita menjawab.